Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM pagi ini bersama saya Syairul Islam. Stadium Nasional Bukit Jalil bersedia sepenuhnya untuk digunakan menjelang aksi Malaysia dan Kyrgyzstan dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Presiden FM Datuk Hamidin Mohamad Amin menegaskan segala kerja penambahbaikan telah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Saya jangkakan dalam 70-80% memang dalam keadaan top untuk bermain. Lebih baik daripada Pesta Merdeka. Itu dah confirm. Kerana apabila saya tengok yang sebelah tepi ujung sana je yang tinggal. Yang lain tu dia dah memang daripada last 2 week saya dah tengok dah makin okey, hanya di sebelah side sikit penyokong sebelah sana je nampak ada. Tapi dia dah kuat untuk kita buat. Sebelum ini, padang baru yang menggunakan rumput jenis Zion Zoysia hasil sumbangan Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim itu rosak teruk dan mendapat kritikan hebat ketika saingan Pesta Bola Merdeka 2023 bulan lalu. Skuad Kim Pan-gon menerima kunjungan Kyrgyzstan Khamis ini di Bukit Jalil sebelum terbang ke Taiwan pada 21 November untuk aksi seterusnya. Sementara itu, Datuk Hamidin menyifatkan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menjadi keutamaan berbanding Piala Asia Qatar 2023 Januari depan. Pertama dia, kalau kita layak terus, maknanya kita top 2, kita menjadi 18 pasukan terbaik, kita akan melakar sejarah first time untuk layak buat pertama kalinya final round ke World Cup. Itu satu. Kedua, kita akan layak ke Asian Cup automatic di Saudi pada 2027. Okey. Ketiganya, kita akan mendapatkan ranking yang baik kerana kelayakan Asian Cup sama pada Januari dan juga kelayakan ni juga mendapat poin yang tinggi compare dengan friendly match yang kita main. Keempat, Kim Pan-gon dengan pasukan kita akan mendapat 10 game yang bertaraf dunia. Kerana apabila kita main situ, kita akan ada dalam 6 pasukan, 5 home dan 5 away. Jelang pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, pemain tengah Harimau Melaya, Brandon Gunn, tidak gentar untuk berdepan Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil Khamis ini. Menurutnya, perang psikologi yang dilancarkan Ketua Jurulatih lawan, Stefan Tarkovic, tidak memberi kesan kepada skuad kebangsaan. Pemain berusia 35 tahun itu juga percaya dengan kemampuan rakan sepasukan untuk menjinakkan lawan yang menghuni ranking ke-97 dunia itu. For us, we just come here and we do our job. That's what we have to focus on. We cannot focus on what they are doing. We must focus on what we want to do and how we want to play. Stefan difahamkan menyenaraikan 2 pemain yang pernah beraksi di kancah Liga Malaysia, iaitu Mirbek Akhmatalif yang mewakili PDRM FC dan Tamirlan Kozubaev yang bersama PKNS FC. Kononnya, kedua-dua pemain ini mempunyai maklumat mengenai kelemahan skuad Harimau Melaya. Kyrgyzstan dalam perkembangan lain pula memaklumkan tidak akan menurunkan beberapa pemain utama mereka sebagai salah satu elemen perang psikologi. Sementara itu, jurulatih Harimau Melaya Kim Pan-gon memanggil pemain pertahanan kiri Sabah FC Daniel Ting untuk melapor diri ke kem latihan pusat. Hikmat Daniel diperlukan bagi menggantikan tempat tonggak Terengganu FC Azam Azmi Murad yang terpaksa dilepaskan. Ini selepas pemeriksaan doktor mendapati terdapat kebimbangan kecederaan pada lututnya. Dengan ketiadaan Azam, posisi pertahanan kanan akan diisi Matthew Davis dan Syami Safari. Syami sebelum ini dipersiapkan untuk bersama Corbin Ong di posisi pertahanan kiri. Pasukan beraksi dalam saingan Liga M3 diingatkan tidak mengambil mudah kepentingan mendapatkan lesen kelab kebangsaan yang diwajibkan MFL jika berhasrat untuk bersaing dalam kancah Liga Super. Pengerusi Liga Bola Sepak Amatur AFL, Datuk Muhammad Yusof Hadi berkata, ia bagi mengelakkan situasi sama dihadapi Immigration FC. Immigration layak secara merit bermain di Liga Super selepas menjuarai Liga M3, namun berdepan kekangan memenuhi kriteria ditetapkan. Dia champion, tetapi dia tidak
tak menghantar permohonan ke kelab licensing. Jadi itu sebabnya dia memang dah layak, tapi soal kelab licensing tu pula bergantung kepada kriteria lain yang perlu dipenuhi untuk mereka naik. Jadi ini pun mungkin jadi satu pengajaran kepada kelab-kelab ini. Mungkin sebelum ni immigration dia tak terfikir dia nak jadi champion. Jadi sekarang ni bergantung kepada MFL lah. Saya tak boleh ni sebab kita hanya platform untuk menyediakan tim untuk naik. Kan? Dia dah naik tu pula tergantung kepada kemampuan tim tu. Kemampuan dari segi kewangannya dan kewangan tu tentu sekali kelab licensing lah. Beliau ditemui selepas program Dare to Dream anjuran MBSB Bank bersama klub Liga Perdana Inggeris Wolverhampton Wanderers FC. Imigresen renobat juara Liga M3 selepas mengakhiri kempen pada kedudukan teratas dengan mengumpul 55 mata. Mereka dilapor belum memutuskan sama ada mahu menyertai saingan Liga Super musim depan berikutan beberapa faktor perlu diambil kira, antaranya melibatkan kewangan dan kemampuan pasukan. Ini perkembangan tenis kejohanan akhir ATP di Turin. Alexander Zverev berjaya menundukkan pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz dalam perlawanan pembukaan kumpulan merah. Zverev berjaya mempamerkan permainan servis yang cemerlang dengan melakukan 16 pukulan ace dan menang hampir 80% mata servis pertama. Zverev menang 6-7, 6-3, 6-4. Ia merupakan penampilan pertama Alcaraz di kejohanan akhir ATP apabila terpaksa menarik diri tahun lepas akibat kecederaan. Dia kini perlu menewaskan Daniil Medvedev dan Andrew Rublev dalam 2 perlawanan berikutnya untuk layak ke peringkat seterusnya. Pemain Spanyol berusia 20 tahun itu juga kini terpaksa melupakan hasrat untuk menamatkan musim untuk mengatasi Novak Djokovic dalam ranking ATP selepas pemenang Djokovic menewaskan Holger Rune sebelum itu. Djokovic memastikan dia menamatkan musim ini sebagai pemain nombor 1 dengan rekod sebanyak 8 kali. Sementara itu, Zverev yang berusia 28 tahun mengintai kejuaraan ATP Finals ketiganya setelah memenangi pertandingan akhir musim pada 2018 dan 2021. Ribuan peminat memberikan penghormatan kepada Bobby Charlton, legenda Manchester United di Old Trafford. Kenderaan yang membawa mayat mendiang dibawa melalui stadium ke tempat pengebumian. Charlton, pemenang Piala Dunia bersama England dan salah seorang pemain terhebat United, meninggal dunia pada 21 Oktober lalu pada usia 86 tahun. Bekas pengurus United, Alex Ferguson, bekas pemain Andy Cole dan Paul Scholes, pengurus England, Gareth Southgate dan putera William merupakan sebahagian daripada 1,000 tetamu yang dijemput untuk memberi penghormatan terakhir. Sekumpulan peminat bertepuk tangan ketika kenderaan itu melalui patung Trinity Charlton, Josh Best dan Dennis Law, di mana ratusan jambangan bunga dan selendang diletakkan mengelilingi tapak patung berkenaan. Charlton adalah pemain utama pasukan England yang memenangi Piala Dunia 1966 bermain bersama abangnya Jack. Dia membuat 758 penampilan untuk United, menjaringkan 249 gol. Harry Maguire, Johnny Evans, Tom Heaton dan Luke Shaw adalah antara pemain United yang menghadiri upacara berkenaan. Pengurus United, Erik ten Hag pula tidak dapat hadir kerana tugasan di Belanda. Dengan misi mesti menang, semangat perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. 14 pasukan, satu sorakan. Liga Super 2023 bersama kami di RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Saudara, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.